Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kempang. Amboi, tengah lamun cinta ke tu? Dah sampai kenangan dah? Kau tak ingat dah masih berpijak di bumi yang nyata? Email ni, dia ni kalau tak bita tak sah tau. Cinta tu kan luas. Tak semestinya cinta kepada manusia. Nyanyi je pun. Baru cuit sikit dah melata. Itulah antara topik ataupun benda yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu CINTA. Cinta. Siapa tetamu jemputan kita pada hari ini? Kita ada tetamu yang sangat istimewa, Mel. Kita Ya. ada Dai Said dan juga Hana. Assalamualaikum. khabar? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita cakap pasal cinta ni kan, Mel, cinta tu luas kan. Betul. Yelah, pertama sekali of course kita kena pada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasul, Betul. cinta kepada agama, cinta kepada keluarga dan juga kasih ke? Of course lah. Tapi itulah, cinta ni kalau kita bercakap memang sangat-sangat luas. Sebab tu kita ada jemput dua tetamu jemputan kita yang saya rasa sangat popular kat social media. Baru saja berkahwin. Dai Said dan Hana juga, tahniah diucapkan. Semoga kasih. tak terlambat lah kita ucapkan. Dah 2 bulan Lambat dah 2 bulan. Saya dulu. Cinta ni apa sebenarnya dalam pemikiran? Makna cinta tu sendiri. Yes. Cinta ni sebenarnya kata Buya Hamka, cinta itu dua hati menjadi satu. Tetapi cinta bagi saya menjaga dua hati, iaitu hati-hati. Hati-hati, Ada begitu sign, short sign, and simple sign, dan sign. deep. Ya, sebab cinta itu soal rasa. Kerana cinta dan perasaan itu soal rasa. Seperti mana anda sedang merasai secangkir kopi, tidak akan boleh memberi jawapan tentang rasa tersebut, melainkan kalau orang tanya macam mana rasa kopi, kita bagi dia minum baru dia rasa. Jadi begitulah perasaan cinta, dia tidak boleh diungkap dengan perkataan tetapi kena rasa, baru tahu. Malam yazuk lam yadri, tidak akan mengetahui melainkan dia mengecapi. Itulah cinta. Kalau nak tambah sikit, Dai saya kata kalau nak rasa kopi kena rasa, tapi kopi pahit. Pahit pun tidak boleh diberi dengan Dengan perkataan. sebenar, Boleh bagi tak rasa pahit? Betul juga kan. Tak boleh. Melainkan kita rasa dulu Betul. benda tu, baru kita tahu rasa tu. Macam mana pula dengan Hana? Mungkin Gambaran persepsi cinta. wanita lain Yes. sikit kan. Cinta pada saya adalah is an act of service. Cinta tu kalau hanya cakap kita rasa, kita tak menzahirkan, kita tak menunjukkan perbuatan cinta itu, dia bukanlah cinta. Dan cinta ni sebenarnya adalah cinta tiga segi. Maknanya paling atas tu bila kita dekat dengan Allah, Allah ada pada peak bentuk tiga segi tersebut. Kita dan juga apa yang kita cintai, makin kita rapat dengan Allah, maka makin cinta kita menyatu. Makin rapat begitu. Itu maksud saya mengenai cinta lah. My definition of love. Sukalah tengok dengar pandangan daripada dua pasangan yang Dua hati begitu menjadi romantik satu. ini kan. Jadi kan betul. Kila nak tanya juga, itu berkataan orang kata cinta secara general. Tapi kalau kita bercakap tentang cinta terhadap kebendaan ataupun harta ataupun manusia kan, pendapat Dai Said dan juga Hana tak macam mana? Ada orang yang terlampau cintakan kereta, Betul. terlampau cintakan rumah. Cinta ni tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Kita boleh mencintai kepada kebendaan, tetapi cinta kebendaan itu asbab kepada Allah. Sebab kita tidak boleh direct kepada Allah. Dalam Quran pun sebut, kalau kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ingin mencintai aku Allah, maka pintunya dengan Nabi Muhammad. Maknanya tak boleh direct dengan Allah, melainkan pintu nak cintai Allah tu dengan Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala pun memberi satu isyarat kepada kita, dengan benda pun boleh asbab kepada Allah. Misal contoh, cinta kepada binatang. Tengok binatang, sayang binatang sebab Allah. Sayang isteri sebab Allah. Sayang telefon bimbit sebab Allah. Sayang kereta sebab Allah. Tetapi tidak boleh mencintai sesuatu benda tu diletakkan di dalam hati. Sebab tu ulama bagi tahu, sesungguhnya kalau nak mencintai kepada keduniaan tu, jangan letak di dalam hati tetapi letak di tangan. Bila letak di tangan baru boleh memberi. Sebagai sambungan kepada apa yang dijelaskan Tak tadi. boleh sambung. Sambung lah. Point sendiri. Saya tak boleh nak Point insyaAllah. sendiri. Sebab pada saya, bila letak cinta kebendaan lebih kepada sesuatu yang menjadi prioriti dalam hidup kita, macam prinsipal, macam Allah, Rasul dan juga ahli keluarga, maknanya kita ada something wrong kat situ sebenarnya. There's something wrong dengan kita punya karakter, dengan kita punya personality, and kita patut muhasabah diri banyak-banyak. Kenapa kita letakkan satu attachment itu terlalu mendalam berbanding dengan benda yang patut kita utamakan. Mungkin juga dia ada childhood trauma ke yang kita tak tahu. Mungkin itu satu benda dia nak rely on, tapi pada akhirnya
So benda ini akan musnah. Betul. Jadi yourself lah kalau cinta kebendaan itu lebih kepada benda yang patut kita cinta sebenarnya kan. Jadi kena muhasabah diri balik sebenarnya. Orang kata kalau apa-apa terjadi kepada kebendaan tu, kita tak terlalu kecewa seumpama kita dah tak ada macam orang kata Tak ada panduan arah dan sebagainya. tak ada arah yang betul. Tapi mungkin point daripada Hana juga betul sebab ada setengah orang mencintai sesuatu benda tu kerana sentimental ataupun childhood memories ataupun mungkin ada perkara-perkara yang dia rely on perasaan tersebut terhadap benda yang menyebabkan melebih cintanya kepada terhadap benda tersebut. Tapi jangan lupa kepada Allah. Apa-apa pun yang kita dapat di dunia ini, Allah yang utama. Betul. Tapi sebelum tu, kita nak dengar juga pandangan orang kat luar sana tentang cinta ini. Apa kata kita pergi ke Sis Cover. Jom. Saya adalah saling melengkapi. Contohnya macam selalu orang cakap kalau bercinta ni kita kena sama rata, tapi tidak. Kadang-kadang ada yang kena bagi 70%, yang seorang lagi bagi 30%. Asalkan saling melengkapi, itu adalah cinta buat saya. Cinta is a deep affection towards others. Tapi cinta pun boleh, it's about our self-love. For me, love, this is my second time in my marriage. Jadi rasanya for me, love is not always going to be full of happy moments. Memang ada ups, ada downs. I know it's cliche, but when you go through those fights, when you are able to overcome those difficult questions, kan, kalau kita buat pilotok dan kita cakap berterus terang dengan hati yang memang open, and kita listen betul-betul, talking about those difficult issues, especially when it comes to parenting goals atau lain-lain lah, financial situation, kan ramai orang tak nak sebut pasal these difficult topics tau. When we are able to express ourselves as honestly as possible and to compromise, I think that is where true love happens. Because that's when kita macam like the love come back macam tu. So for me, it's unconditional love. That is what true love is for me. In my opinion, love means that love you have for your family and your friends. Family is not just immediate family, and it's people that you anggap as your family jugalah. Risau. Satu cinta tiada dua, maksudnya seorang je lah cinta kita. Hidup dah mati. Betul? Macam saya macam dah cinta dengan dia lah. Takkan saya nak pergi cari seorang lagi untuk bercinta. Banyak kerja. Janganlah, seorang je lah. Cinta pada Allah tu tak boleh ditinggalkan. Sama juga cinta pada manusia. Tapi sebabkan kita sebagai orang Islam, kita kenalah serahkan diri kepada Allah. Allah is the first thing we love before everything else. For me, at the end of the day, if it feels right, I think that is God's way of saying, hey, this is the right thing for you to do. Always follow that gut. Kalau Pak Saleh cakap gut instinct, kan sebenarnya is God saying, this is what you should be doing. This is what you should be doing. So there only should be, everything that you do, it should be only for one person, Allah. At first, it sounds like you want to love two people, but at the same time, it also sounds that you can expand your love for more than just your family or your loved person. Jadi itulah Mel, banyak jawapan yang bernas yang kita dapat. Tapi kita nak kembali kepada topik yang kita sembang tadi kan. Tadi kita dah bercakap tentang cinta kepada kebendaan. Jadi kita nak tanyalah, mungkin Hana pernah tak ada experience tercinta kepada kebendaan secara sengaja ataupun sedar ataupun tak sedar? Pernah tak? Kucing ke? Kucing ialah siapa yang tak sayang? Betul. Saya tak adalah, macam saya cakap tadi kan, I tak adalah macam some a specific thing. Tapi saya ingat masa tahun, I think it was in 1998 when my parents first dapat panggilan untuk pergi haji. So masa tu kita nak send off my parents lah dekat, masuk kat Tanah Jaya tau. So dah send off. So masa tu macam yelah menangis-nangis lah kan, nak kena tinggalkan parents kan masa tu because they are leaving. So I remember my umi, dia ambil tisu, nangis, lepas tu dia lap air mata dia dengan tisu tersebut. And I remember I simpan tisu tu sampai dah dia balik. Maknanya I tak rasalah benda tu attachment kepada tisu tersebut. Tapi lebih kepada itu air mata umi saya. Macam tu. Harga Sweet. tau. Kan? Dia boleh macam yelah, kadang-kadang ada juga orang yang sapu tangan, peminat kan, lepas ada artis yang dia suka, bagi sempurna dia, so dia frame kan. Mungkin nak tanya juga kepada Dain Said, kalaulah perkara tersebut melalaikan, so macam mana? Adakah cinta itu okey untuk diteruskan ataupun sebenarnya kita kena kawal? Tiap hari meratap ni. Meratap macam Umi cepatlah pulang ke macam mana? Silakan. Kalau lalai tu memang tak boleh lah. Jadi kalau hanya sayang, rindu, cinta itu adalah
sifat daripada sifat manusia. Kalau tak ada sifat tu, kita bukan manusia lah. Kita memang ada sifat tu. Kawal sajalah sampai jangan sakiti diri. Kadang-kadang orang tu mencintai kepada seseorang tu sampai frust tu sampai nak terjun. Senonggeng. Nak pergi itulah, nak bunuh diri dan sebagainya. Maka itu yang tidak diberikan oleh syarak. Macam kita belajar agama, memang orang Islam perlu berkasih sayang. Jikalau tidak ada kasih sayang, maka berlakulah peperangan. Maka kasih sayang itu janganlah melebihi sehinggakan tersakiti. Okey, Izai dah sebut pasal tersakiti. Okey, Miss Ronok ni nak tanya, tapi kalau macam kita dah pun tersakiti, kita rasa macam kita cintakan manusia, kita percayakan benda tu, tapi end up hati kita hancur kan. Jadi mungkin ada tips ataupun doa yang boleh kita amalkan untuk jaga hati kita ni sendiri dulu, faham tak? Rawat dulu. Saya ingat lagi satu doa, tapi saya tak pasti how specific is the doa. Tapi bila kita doa dalam fasa healing ke, fasa kita nak mencari cinta, maksudnya kita doa, ya Allah, dekatkanlah aku dengan orang yang mencintaimu, kan sayang? Dekatlah aku dengan orang yang mencintaimu. Orang yang aku cinta itu dia mencintaimu. Begitu. Dekatkanlah aku dengan orang yang aku cinta itu dia mencintaimu. Lebih kurang macam tu. Maksudnya orang tersebut dia mencintai Allah juga, sama macam kita juga mencintai Allah. I think more or less lebih kurang begitu doanya. Saya ingat saya serahkan kepada Daisai. Mungkin I think you have a specific doa. Kita pass baton lah. Saling membantu. Pass baton because when you're asking about doa, I tak tahu doa apa. Ya. Doa untuk kita nak sayang kepada seseorang itu, dan sayangnya itu jangan kita lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah aku sayang aku itu yang mana orang itu sayang kepadamu. Betul. Maknanya kita tidak melebihi cinta kita, sayang kita tu kepada Allah. Maknanya kita sayang kepada Allah sahaja hakikatnya. Dan boleh juga amal Allah marzuqna zaujun salihun wa jamilun. Itu kepada lelaki. Kalau perempuan, doanya Allah marzuqna zaujun salihun wa jamilun. Kalau lelaki, ya saya tak boleh doa lah. Tapi contoh. Allahumma rzuqna zaujatun salihatun wa jamilatun. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau ada perempuan yang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah kepadaku seorang suami yang soleh dan handsome. Boleh minta kalau Boleh spesifik. boleh. Nak jambang ke, Boleh, nak Allah, gemuk, kita tahulah. nak comel. Boleh kan? Dia handsome ni subjektif je. Yang utamanya adalah akhlak lah. Kadang-kadang ada orang perempuan tu ataupun lelaki tu tak handsome, tapi disebabkan adab dan akhlak dia, automatik jadi handsome. Itu hanyalah subjektif sahaja. Setuju. Sama juga kan bila kita nak minta kawan-kawan ni, kita nak minta circle-circle yang baik kan. Bila kita ada kat akhirat besok, bila kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan itu akan tarik kita ke jannah. Mereka akan cari kita dekat jannah. Mana kawan kita, sahabat kita dulu yang sama-sama dalam majlis ilmu dengan kita, kenapa tak sama dengan kita dalam syurga? Dan dia akan cari kita. Doa tu pun saya rasa boleh juga kita minta kepada sahabat-sahabat yang baik yang bawa kita kepada jannah. Betul. Bila dengar jawapan daripada Daisai dan Hana, sebenarnya kadang-kadang mengimbau juga. Ada pengalaman ke? Bukan pengalaman ya, tapi macam pernah juga. Boleh cerita pengalaman. Maksudnya masa zaman sekolah, Ustazah pun ada bagi tahu kalau kita nak sesuatu tu kita boleh doa supaya sesuatu tu mendekatkan kita lagi kepada Allah. Tak kisahlah kawan ke, rakan ke, percintaan ke, barang-barang yang ada dekat depan mata kita ke, semoga benda tu bermanfaat kepada kita. So bila dengar daripada Daisai tu, saya rasa macam terrecall lah benda tu. Tapi mungkin Kila ada pengalaman nak share? Pengalaman Sebab dia tanya banyak tadi macam mana doa kalau orang yang disakiti. Tapi sebelum tu Kila, kita nak share jugalah kalau dah disakiti sangat dan kita pun dah ada doa, kita kena cantik juga kan? Betul. So kita nak sharekan menu diet kita pada kali ini dalam Mi Secantik. Silakan. Alright, hai. Untuk Mi Secantik kali ni kita akan buat resepi diet. So jom kita buat resepi yang pertama. Alright, so kita akan buat mangga chia puding. Kita akan ambil sikit je, tak payah banyak. Sebab kita akan lenyekkan. Korang lenyekkan. So bila korang dah lenyekkan, korang ambil vanilla essence. Okay, 2 kali. Honey. Untuk santan ni, korang boleh pilih yang cair juga, tapi saya prefer untuk pilih yang pekat. Lepas tu jangan lupa untuk masukkan susu. So
So next sangat-sangatlah senang, korang hanya perlu layerkan sahaja. Okay, ambil mango. Okay, korang layerkan. Lepas korang sapu, bagi dia rata. Alright, lepas korang ulang balik step yang sama. Alright, kalau korang guna mangkuk besar, korang akan dapat dalam 4 hingga 5 layer. Tapi kalau korang guna mangkuk kecil, korang akan dapat dalam 2-3 layer macam tu. Alright, kita akan buat resepi kedua iaitu chocolate banana overnight oat. So bahan-bahan dia adalah serbuk koko, lepas tu ada pisang dan juga overnight oat. Oat ni korang kena biarkan semalaman lah. Lepas tu ada susu. Korang kena potong pisang, potong kecil je. Masukkan pisang tadi. Okay, lepas korang masukkan serbuk koko. So masukkan susu. Lepas tu korang blend. Okay, lepas tu next, korang ambil overnight oat yang korang buat, yang korang tinggalkan semalaman tu, korang gaulkan sahaja. Okay, lepas tu gaulkan. Kalau ada lebihan serbuk koko tadi, boleh tuangkan. Dah siap. Alright, untuk resepi ketiga, kita akan buat smoothie pisang dengan buah naga. Okay, bahan-bahan dia adalah pisang, kuah cilabu, buah naga, oat dan juga susu. So first kali korang kena potong buah naga ni. Lepas tu korang potong pisang. Lepas tu oat ni korang masukkan lah. Last kali masukkan susu. Lepas tu korang blend. Alright, so korang tuangkan je semua. Lepas tu korang boleh platingkan dengan kuah cilabu. Okay, macam tu. Okay, nak lagi menarik, korang boleh tambahkan pisang. Alright, untuk resepi keempat, kita akan buat banana mango overnight oat. Okay, jom. So, bahan-bahan dia korang perlukan oat, pisang yang telah dipotong, chia seed dan juga flaxseed. Lepas tu korang kena rendam 3 jam dengan susu. Mango, serbuk kayu manis. Alright, cara dia first kali korang kena rendamkan oat dengan susu. Korang kena make sure rendam selama semalaman. So sementara kita tunggu dia rendam, kita akan buat bahan-bahan yang lain dulu. Next, korang kena lenyekkan pisang. Guna garfu je senang. Okay, korang lenyek sahaja. Korang masukkan pisang. Tu masukkan oat, chia seed dan juga flaxseed. Lepas tu korang masukkan mangga. Okey, lepas tu korang layerkan balik dengan oat. Ratakan. Last kali korang boleh taburkan sikit kayu manis. Alright, untuk resepi yang terakhir, kita akan buat resepi yang simple dan juga mudah. Korang hanya perlukan air panas, instant oat, buah naga, madu. So first kali korang ambil oat, masukkan dalam 2 hingga 3 sudu. Lepas tu korang masukkan air panas. Bila dah kembang, korang letaklah buah favourite korang. Korang boleh guna buah naga ke apa-apalah. Last kali korang kena letakkan madu. Mudah je kan? Mi diet pun. Mi diet. Tapi tak apa, mudah je kan resepi yang kita sharekan dekat Mi So Cantik tadi. So mana-mana yang nak diet tu termasuklah saya. Aku tahu orang-orang yang buat segmen ni dia nak bagi aku diet sebenarnya. Tapi tak apa. Alright, so kita boleh follow dan kita back kepada topik kita pada hari ini. Cinta. Bila kita dah masuk ke alam perkahwinan, bukan kita tak kahwin lagi lah. Tapi pasangan kita dekat sini sebagai tetamu jemputan dah masuk ke alam perkahwinan. Adakah cinta tu sebenarnya mutlak kepada pasangan? Ke macam mana pendapat daripada mana-mana saja? Susah kalau saya bagi dari saya pass kepada Hana. Teruskan. Cinta mati kita bersama kan, selalu orang cakap. Saya rasa dia lebih menyempurnakan. Pernah dengar? Maknanya tujuan hidup saya lebih jelas. Okay. Saya tahu saya nak
apa selepas ini. Sebab masa saya bujang tu kan macam okay, ini je ke? Okay. What's next? What's next? Apa Okay, yang I boleh buat pula? Maksudnya masa tu I was thinking, okay, apa lagi yang I boleh contribute to the society? Maknanya bila saya berkahwin, inilah cara saya contribute kepada society. Maknanya saya membina masyarakat Malaysia yang madani kan. InsyaAllah. So I have bigger purpose lah. Betul lah kata Hana tadi, kalau kita hanya cinta dengan ungkapan sahaja, dia takkan jadi. Melainkan kita kena ada sifat ataupun perilaku ataupun perbuatan yang menunjukkan kita cinta kepada dia. Kepada lelaki sana tu, jangan romantik sebelum kahwin je lah. Kalau selepas kahwin pun harusnya romantik. Lebih lagi. Lebih lagi. Terima kasihlah kepada Daisha kerana memberi amaran ini kepada semua lelaki di luar sana. Saya setuju. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun romantik dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana kalau Rasulullah tengok Aisyah minum, contohnya di sini, maka Aisyah minum, Aisyah pun letak di sini, maka Rasulullah akan ambil minuman tersebut. Rasulullah akan cari kat mana Aisyah minum. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali. Maknanya Rasulullah pun sangat-sangat romantik dengan isterinya. Saya pun rasa macam nak mencari juga pasangan. Orang kata pahala, ibadah kan. Perkahwinan ni satu ibadah. Macam kita tahu dekat laman sosial sekarang bermacam-macam tentang cinta. Lagi-lagi bila kita dah ada hashtag healing kan. Hashtag healing ni semua macam konon-kononnya broken lah dengan cinta, dengan hidup macam-macam. Jadi macam mana kita sebagai orang kata orang Islam tidak terlalu orang kata terlalu bersedih dengan sesuatu yang Allah cakap bukan milik kita, bukan milik kita. Mungkin pandangan Hana macam mana? Satu benda bila saya melangkah kat dalam rumah tangga kan, saya dah set dalam kepala saya, kita ni berkahwin, pada akhirnya kita sama ada kita akan bercerai hidup atau bercerai mati. Tapi at the end of the day, berbalik kepada kita punya niat sebenarnya. Kita niat berkahwin itu untuk apa? Jadi bila kita dah balik kepada niat kita, maknanya kita tak kisah dah apa yang akan terjadi, sebab itu semua Allah dah tulis dah sebenarnya. Jadi kita cuma buat yang terbaik. Bila dah buat yang terbaik, kita rasa puas. Betul. Lillahi ta'ala. Macam back to soalan Hilal, saya ada satu soalan tambahan. Tiba-tiba terkeluar sebab kita nampak betapa dekat luar sana kita kan hidup dalam dunia social media, semua orang meluahkan rasa apa-apa sahaja, sedih, kecewa dan sebagainya, dan ujungnya sebenarnya adalah satu kata kunci, iaitu redha. Bagaimana manusia-manusia ni nak bercinta atau berdamai dengan keredaan, sedangkan kita tahu pada awalnya perit untuk kita terima, sakit kan, putus cinta, ada yang berlaku dan sebagainya, macam-macam perkara di luar sana. Bagaimana nak letakkan supaya kecintaan kita tu paling tinggi? Mungkin ada dekat luar sana yang memerlukan nasihat ini. Silakan. Bagi pandangan peribadi saya lah, bahawasanya kalau seseorang itu tersakiti ataupun hashtag koyak ataupun down ataupun stress, anxiety, rasa macam overthinking, maka guru saya pesan, kita kurang iman. Nombor satu, iman kita kurang. Sebab apa? Sebab rukun iman yang keenam, mempercayai qada dan qadar itu semua daripada Allah. Jadi kita kena faham yang kalau aku bukan jodoh dengan dia, maka Allah telah tuliskan kepada kita. Mungkin dia kahwin dengan orang lain, aku pun kahwin dengan orang lain. Bercintalah bagi nak rak pun patah, kahwin dengan orang lain. Nampak macam mana? Maka rukun iman yang keenam, mempercayai qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak uji kita macam Maryam, mak kepada Nabi Isa ketika umur 12 tahun. Dan malaikat Jibril tiup kepada perutnya, tiup fu. Tiba-tiba mengandung. Dia anak murid Nabi Zakaria. Lari dia. Nabi Zakaria pun macam confused. Betul ke anak murid aku buat macam ni? Dia lari. Umur 12 tahun bawa perut. Kemudian dia lahir seorang diri. Ketika mana melahirkan Nabi Isa, duduk di bawah pohon kurma. Allah Ta'ala suruh dia bergerak sikit. Goyangkan pohon kurma. Sebab tu orang tua-tua cakap kalau mengandung, kena banyak bergerak. Dan kemudian Nabi Isa dilahirkan dengan Maryam balik ke kampung. Bila balik kampung, apa orang kata? Oh ni, kata orang soleh, kata orang soleha, kata orang belajar dengan Nabi Zakaria, kata orang belajar agama. Tiba-tiba buat benda tak elok. Maryam kata, kalau apa-apa terjadi kepada aku, tunjuk kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa boleh bercakap pada usia kecil. Kemudian ketika Nabi Isa boleh bercakap, apa yang diperkatakan oleh kampung, oh tak apalah kalau macam tu, aku rasa betul dah Maryam ni bukan buat benda-benda yang tak elok. Maka apa yang dibilangkan oleh orang kampung ketika itu, dia kata bahawasanya Maryam berkahwin dengan Allah, lahirlah Isa anak Allah. Lahirlah agama Kristian. Wow, saya sangat terpukau sebenarnya. Tapi satulah kan, ni soalan cepu mas lah kan. Macam nak tahulah juga macam mana Hana ataupun Dai Said sendiri, orang kata nak saling yakin antara satu sama lain sebelum berkahwin. Apa yang dilakukan? Mungkin ini boleh menjadi satu orang kata contoh yang boleh dilakukan orang di luar sana yang mungkin ada cinta kepada kebendaan ataupun kepada manusia sendiri, tapi kita rasa macam nak Allah guide. Apa yang dilakukan? Mungkin ada cerita ke sikit lah kan? Sikit lah. Awak lah mula dulu. Yalah, kita orang sebenarnya tak kenal di antara satu sama lain. Dan
hanya tahu kewujudan dia saja. Saya kenal, oh dia Dengan cara itu dan je lah bukan sebagainya. cara Saya pun tu. kenal lah dia. Ya. Dah Isaid kan. Orang cakap kalau nak cari jodoh yang baik, cari tempat yang baik. Jadi saya pun selalu pergi ke majlis yang baik, yang khair, yang majlis ilmu, jadi terjumpa dengan dia. Jadi saya pun berhasrat untuk kenalan dengan dia melalui dengan Umi Aida. Jadi Kak Umi Aida membantu saya. Jadi kalau nak cari jodoh, boleh minta Kak Umi Aida tolonglah. Kak Aida, Assalamualaikum. Adakah wajar untuk kita terlalu taksub kepada cinta tu? Kila ada baca proses perkenalan yang tak terlalu lama, tapi membuat solat istikharah sebelum berkahwin kan. Jadi Kila rasa solat istikharah ataupun solat tahajud ni sangat dekat dengan orang kata healing ataupun masalah Pilihan. Nak buat pilihan, keputusan. taksub kepada Betul. kebendaan. Jadi mungkin boleh dikongsikan sikit tentang istimewanya solat istikharah ataupun solat tahajud ni. Sebenarnya kita ni kena beri diri kita kesempatan untuk kita healing sebenarnya. Banyak daripada kita ni yang menafikan dan menidakkan diri kita. Hak untuk kita merawat diri kita. Kita nak sangat berpanjangan dalam kemurungan. Kita nak sangat berpanjangan dalam kesakitan. Kita tak memberi hak kepada diri kita untuk sembuh. Sama macam saya, bila saya diberitahu dia menzahirkan hasrat untuk berkenalan, saya memberi diri saya peluang kepada diri saya. Macam, why not? You know, I've been through a lot. Tak kata a lot pun, biasa je. Biasa je kan. Your life process. Bagilah diri saya peluang itu. Dan saya juga memberi dia peluang itu. Dengan peluang yang saya beri itu, saya dah membuka pintu hati saya. Masa kita sesi ta'aruf 1 jam tu, saya cakap dengan dia, okey, saya dah tahu apa yang I need to know. Beri saya masa untuk saya istikharah. Istikharah ni sebenarnya bukanlah not so much saya nak mengharapkan Allah memberikan jawapan kepada apa yang saya nak. Tapi lebih kepada saya nak mengharapkan Allah untuk guide saya dengan pilihan saya dan juga dengan apa yang kita nak tempuh selepas itu. Saya tahu Allah ada bersama saya. Sebab kita dah utamakan Allah dulu, jadi kita dah jadi macam hidup sehari-hari ni kita redha dan juga ikhlas lah ikut. Maksudnya Allah punya perancangan tu lebih baik daripada apa yang kita plan sebenarnya dalam hidup kita. Dan akhirnya guide yang dilakukan ataupun permintaan yang dilakukan melalui solat istikharah, tahajud, itulah sebenarnya cinta yang kita Bukti cinta Allah kepada kita sebenarnya. Daripada Tuhan sendiri kepada kita dalam melayari kehidupan yang penuh pancaroba. Nampak tak? Aku main penutup. Tapi itulah sebenarnya antara topik yang kita nak ceritakan sekarang ni, dan kita dah dengar banyak dah jawapan-jawapan yang sebenarnya tak terfikir pun kan, tentang sirah-sirah Nabi sebelum-sebelum ini yang kita boleh sendiri jadikan pengajaran untuk kehidupan kita. Jadi baiklah, kita pun dah orang kata ke akhir program kita hari ini. Rasa macam tak cukup masa, banyak lagi nak orang kata nak menibik ilmu sebenarnya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Hana dan juga Da'i Said kerana sudi bersama-sama kami hari ini berkongsi tentang cinta terhadap kebendaan dan juga cinta terhadap manusia. Jadi sampai kita berjumpa di lain hari. Dan jangan lupa untuk share, like and subscribe The Hijabista Magazine untuk tengok episod kali ini, dan share juga kepada semua rakan-rakan yang mungkin sedang mencari cinta sejati mereka. Untuk itu kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.